Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aruzanti binti Muhammad Noor dari Politeknik Sultan Azlan Shah, Tanjung Malim, Perak. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pengajuk seminar hari ini memberi peluang kepada saya membentangkan tajuk kajian iaitu pembangunan aplikasi penilaian projek akhir pelajar menggunakan Google Sheet dan Glide Apps. Kandungan pembentangan saya merangkumi pengenalan, penyataan masalah, objektif, literatur, metodologi, keputusan dan kesimpulan. Pengenalan kajian ini bermula dengan isu pandemik COVID-19 yang berlaku kini di mana ia memberi impak yang serius dalam semua sektor. Pendidikan tinggi adalah sektor yang menerima kesan signifikan di Malaysia dan seluruh pelosok dunia. Crawford dalam kajiannya tahun 2020 menyatakan beribu-ribu sekolah dan institusi pengajian tinggi serta berjuta-juta pelajar terjejas. Ini berlaku kerana tindakan pertama sektor pendidikan menutup dan menghentikan operasinya dalam tempoh lama akibat wabak COVID-19 ini. Manakala Profesor Media Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain menyatakan dalam penulisannya pendidikan tinggi di Malaysia pasca COVID-19 perubahan dalam kesinambungan pada 2020 iaitu empat aspek utama iaitu governance dan sistem pengurusan institusi pengajian tinggi, pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi serta pengantarabahasaan dan perancangan strategi serta mengalami proses pembetulan seiring dengan impak COVID-19. Manakala revolusi industri 4.0 adalah merangkumi perubahan teknologi baru menggunakan automasi, big data, Internet of Things, integrasi sistem dan lain-lain. Ia juga hangat diperkatakan di setiap sektor dan tidak ketinggalan juga dalam sektor pendidikan yang memerlukan pelajar keluar dari zon keselesaan. Dr. Hayati Ismail dalam penulisannya COVID-19 Memakin Perubahan Pendidikan menyatakan bahawa aktiviti pembelajaran perlu hadir dalam mod pelbagai, tertumpu dan berbeza. Kaedah berbeza ini menunjukkan perlu difikirkan kaedah pendekatan yang berbeza dengan amalan baru serta sesuai dengan matlamat pendidikan. Di samping itu, kajian PAK 2011 menyatakan aplikasi dari pembelajaran mudah alih digunakan meluas dari K12 hingga pengajian tinggi dan pembelajaran korporat. Peranti pembelajaran mudah alih ini termasuk telefon bimbit, telefon pintar, PC tablet, komputer riba dan pemain media peribadi. Telefon pintar menunjukkan maklumat di hujung jari memerlukan penggunaan telefon pintar dimanfaatkan sepenuhnya. Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah meletakkan keperluan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan sebagai anjakan ketujuh iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Di Politeknik mengalami situasi di mana penilaian dengan pihak industri pada dua sesi tahun 2020 dibatalkan. Permasalahan dalam penilaian projek akhir pelajar oleh pandai-pandai industri turut berlaku bermula penyebaran wabak COVID-19 hingga kini. Ini menyukarkan lagi usaha mengekalkan kualiti hasil projek akhir pelajar tanpa perbincangan dan komen dari pihak yang terlibat. Berdasarkan permasalahan yang berlaku ini dengan cepat menyukarkan pihak pengurusan pendidikan menghasilkan bahan PDP dalam tempoh yang singkat dan pemilihan teknologi yang bersesuaian dengan kemahiran teknologi pendidik, pelajar dan penilai khususnya. Justru itu, ini menarik minat pengkaji dalam kajian ini dengan melaksanakan objektif berikut. Pertama, iaitu memereka bentuk kerangka idea aplikasi penilaian projek akhir berdasarkan silibus dan kurikulum. Kedua,
iaitu membangunkan aplikasi penilaian projek akhir menggunakan Google Sheet dan Glide Apps. Dalam kajian literatur, penelitian terhadap kaedah dan penggunaan teknologi serta teori pedagogi pembelajaran jarak jauh bagi merangka kerangka teori dalam kajian ini. Dalam atribut teknologi, Klasky pada tahun 2015 menyatakan bahawa pemudah alih merujuk kepada pembelajaran di mana-mana dalam keadaan formal atau tidak formal dengan mengurangkan kebergantungan pada lokasi tetap untuk bekerja dan belajar di mana seterusnya mengubah cara bekerja dan belajar. Ini menunjukkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran adalah fleksibel dan memungkinkan kaedah terbeza pendekatan pembelajaran dapat diterapkan kepada pelajar dan pelajar keluar dari zon keselesaan mereka dalam menempuh revolusi industri 4.0. Hierarki ini menunjukkan atribut peranti budak alih yang berbeza. Tahapnya adalah merangkumi produktiviti. Tahap 1 adalah intensif kandungan. Manakala kolaborasi dan komunikasi tahap 4 adalah intensif komunikasi. Tahap 1 bertujuan untuk pembangunan individu. Tahap 4 adalah pembangunan kolaboratif oleh pelbagai pengguna. Tahap 2 dan 3 adalah termasuk dalam aplikasi jarak pertengahan seperti petunjuk berbantukan komputer, aktiviti pangkalan data, perpustakaan bergerak dan penghantaran elektronik. Kepelbagaian konteks pembelajaran ini dapat dicapai dengan menstrukturkan sesuatu program atau program pembelajaran dilaksanakan dengan merangkumi kepelbagaian kaedah. Kebijaksanaan pengurus program adalah bergantung kepada proses berstruktur dalam mengumpulkan, mengkodifikasi dan menguruskan pengetahuan. Ini dipetik daripada Klasky 2015. Di samping itu, keperluan merancang persekitaran pembelajaran, konstruktiviti dan persekitaran pembelajaran berpusatkan pelajar adalah juga memberi impak yang lebih berkesan dalam pembelajaran menggunakan teknologi. Rajah 2 menunjukkan 4 jenis teknologi pembelajaran mudah alih yang dihasilkan dalam konteks pendidikan jarak jauh merangkumi jenis pertama tinggi jarak transaksional dan pembelajaran sosialisasi. Jenis kedua, tinggi jarak transaksional dan pembelajaran individu. Jenis ketiga, rendah jarak dan pembelajaran sosialisasi. Manakala jenis yang keempat adalah jarak transaksional dan pembelajaran individu. Iaitu jenis keempat adalah rendah jarak transaksional dan pembelajaran individu. Sumber ini dipetik daripada Part 2011. Dalam kajian ini, jenis kedua digunakan bersesuaian dengan kumpulan projek akhir pelajar yang mana pelajar perlu diterapkan dengan lebih psikologi dan mempunyai ruang untuk berkomunikasi dengan penyelia dan panel. Di samping itu juga, pelajar akan menerima arahan yang padat dan dibenarkan menguruskan kandungan dan rujukan untuk dipantau oleh penyelia atau panel melalui alatan mudah alih. Dalam kajian ini, model paradigma model Morbis digunakan bagi menghasilkan perisian dan proses e-viva di mana ia menjadikan pelajar adalah pusat sistem berbanding pengajar serta penekanan adalah pada penilaian formatif bukan sumatif. Oleh itu, paradigma ipsatif adalah mempengaruhi reka bentuk
dan menunjukkan EVIVA ini adalah singkatan penilaian ipsatif maya elektronik. Sumber ini dipetik daripada Perevalova 2020. Teknologi terkini merangkumi teknologi yang menjadi kebiasaan adalah menjadi pilihan kerana ia mudah dan digunakan dan fleksibel. Glide Apps dan Google Sheet adalah aplikasi yang mudah dihasilkan dan penggunaannya meluas. Manakala Islam and Mazuber 2010 menyatakan aplikasi mudah alih atau mobile apps merupakan sebuah program yang dimuatkan ke dalam alat mudah alih dan boleh digunakan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Manakala Faris 2020 menyatakan aplikasi Google Sheet adalah merupakan salah satu produk yang disediakan kepada pemilik akaun Google yang ingin menghasilkan dokumen atas talian secara percuma yang ditawarkan menerusi perkhidmatan Google Drive. Manakala JET 2020 melaporkan dalam website rasmi Glide Apps iaitu pelbagai komponen aktiviti dan bidang pendidikan boleh digunakan dalam Glide Apps. Selaras dengan ciri-cirinya, aplikasi Google Sheet dan Glide Apps akan digunakan dalam kajian ini. Dua kerangka metodologi kajian merangkumi 3 fasa di mana pada peringkat pertama terdiri daripada fasa pertama dan fasa kedua iaitu fasa mereka bentuk kerangka idea aplikasi. Manakala fasa ketiga iaitu peringkat kedua adalah fasa pembangunan aplikasi penilaian projek akhir pelajar. Kerangka pedagogi adalah memaparkan jenis pembelajaran mudah alih manakala Mabry's model menyatakan 3 paradigma penting dalam penilaian. Jenis pembelajaran mudah alih yang dipilih berdasarkan aktiviti yang perlu dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran projek akhir mengikut silibus dan kurikulum. Silibus yang dipilih dalam penghasilan aplikasi ini adalah silibus DCB 6194 iaitu projek 2 bagi program pengajian diploma kejuruteraan perkhidmatan bangunan di Politeknik Sultan Azlan Shah. Aplikasi penilaian projek akhir pelajar dibangunkan menggunakan Google Sheet dan seterusnya dimasukkan dalam Glide Apps bagi memudahkan penggunaan pembelajaran mudah alih dengan alatan telefon pintar. Pembinaan Google Sheet adalah sebagai pangkalan data di bawah pengendalian penyaras projek atau jawatan kuasa program seminar. Manakala aplikasi yang dibina menggunakan Glide Apps juga dikendalikan secara terus oleh penyelia, pelajar dan juga panel. Justeru itu, formula import range dalam Google Sheet digunakan bagi menghubungkan 3 aplikasi iaitu untuk paparan penyelia, pelajar dan panel. 3 aplikasi dengan paparan berbeza yang ada dalam Glide Apps ini dibina bagi menjamin keselamatan data penilaian. Ia melibatkan pelbagai komponen yang ada dalam Glide Apps. Ini adalah komponen yang terlibat dalam Glide Apps. Hasil kajian menunjukkan kerangka idea aplikasi penilaian projek akhir pelajar yang direka bentuk dan membincangkan kefusian aplikasi yang digunakan. Objektif pertama kajian iaitu mereka bentuk kerangka idea aplikasi penilaian projek akhir pelajar. Jadual 1 menunjukkan kerangka pedagogi bagi aplikasi penilaian projek akhir pelajar menggunakan elemen seperti psikometrik, konstekstual, individu dan ipsatif. Kemahiran-kemahiran yang disenaraikan diterapkan menggunakan teknologi yang dicipta bagi memudahkan pencapaian keberkesanan pembelajaran jarak jauh antara pelajar, penyelia dan panel. Juga CLO silibus yang ingin dicapai.
Pembentukan kerangka idea merangkumi tiga elemen utama silibus dan kurikulum, iaitu CLO, penyelarasan kandungan oleh penyaras projek dan Continuous Quality Improvement (CQI) yang bertindak sebagai kawalan kepada aktiviti dalam aplikasi. CLO juga adalah psikometrik bagi pelaksanaannya berdasarkan keperluan silibus dan kurikulum. Manakala pedagogi yang digunakan iaitu maklum balas, perekodan dan bimbingan dalam buku log oleh pelajar kepada penyelia secara atas talian aplikasi merupakan konseptual serta pelibatan penggunanya. Pemilihan peralatan iaitu komponen dalam aplikasi yang dibina menggabungkan komponen aktiviti seperti perekodan buku log secara terus, Commons, Notes, sambungan ke Google Meet, pengurusan pangkalan data oleh pelajar dan borang penilaian secara terus Kepelbagaian komponen aktiviti ini membenarkan pelibatan secara individu dan sosialiti iaitu pembelajaran berpusatkan pelajar dan komunikasi antara penyelia pelajar serta pelajar dan pihak industri. Pelibatan ini menunjukkan tinggi pelibatan individu dan pihak sosialiti dalam pembelajaran. Di samping itu, penggunaan teknologi jarak jauh pembangunan aplikasi ini adalah mencapai tahap 4 iaitu komunikasi dan kolaborasi dengan industri. Aktiviti ulasan dan pemantauan dari semua pengguna aplikasi dirangka membolehkan CQI dilaksanakan berdasarkan silibus, kurikulum dan kehendak terkini pihak industri. Aplikasi penilaian projek akhir pelajar yang dihasilkan adalah menggunakan aplikasi Glide Apps dan mempunyai 3 paparan aplikasi menggabungkan kaedah pedagogi yang berbeza seperti Rajah 7 memaparkan Google Sheet Data dan paparan aplikasi projek 2 DPP bagi penyelia. Manakala Rajah 8 memaparkan Google Sheet Data dan paparan aplikasi projek akhir DPP bagi pelajar. Seterusnya, Rajah 9 memaparkan Google Sheet Data dan paparan aplikasi e-Hapit DPP bagi panel penilai industri atau organisasi luar. Rajah 10 memaparkan Google Sheet buku log yang dibina di Google Sheet dan digabungkan ke Glide Apps. Rajah 11 adalah Google Sheet catakan. Buku log dan catakan adalah dibina menggunakan Google Sheet bagi membolehkan aktiviti perekodan kemajuan kerja oleh pelajar dan proses bimbingan dan perbincangan oleh penyelia masih dilaksanakan walaupun dengan pembelajaran jarak jauh. Buku log serta catakan yang dihasilkan ini boleh dijalankan atas talian kerana cirinya yang disimpan secara automatik. Selain daripada itu, borang markah penilaian penyelia kepada pelajar dan panel kepada pelajar juga menggunakan Google Sheet. Dalam penghasilan borang markah penyelia dan panel penilai adalah secara rubrik di mana aplikasinya dengan menggunakan formula if is blank, import range dan hyperlink bagi menjadikan ia interaktif dan boleh dipantau oleh penyelaras projek bagi memastikan keselamatan data penilaian. Rajah 13 memaparkan paparan aktiviti dalam aplikasi penilaian projek akhir pelajar DPP bagi penyelia. Ia merangkumi senarai penyelia, jadual aktiviti projek dan sambungan ke buku log dan borang penilaian untuk bimbingan dan pembelajaran dengan pelajar. Manakala Rajah 14 menunjukkan paparan aktiviti dalam aplikasi
penilaian projek akhir pelajar DPB bagi panel, ia merangkumi senarai panel, sesi penilaian, sesi Q&A dan CQI bagi penilaian, bimbingan dan pembelajaran dengan pelajar. Rajah 15 memaparkan paparan aktiviti dalam aplikasi penilaian projek akhir pelajar DPB bagi pelajar. Ia merangkumi senarai panel, jadual aktiviti projek, jadual Q&A dan sambungan ke buku log dan lain-lain dokumen untuk bimbingan dan pembelajaran oleh pelajar secara berpusat. Aplikasi ini boleh digunakan dan dipasangkan ke telefon pintar yang memudahkan pengguna. Hakim menyatakan data penderiaan telefon pintar dan tinjauan yang dijalankan menunjukkan penggunaan aplikasi adalah kehidupan pelajar, iaitu merangkumi iOS dan Android. Aktiviti-aktiviti dalam aplikasi Glide Apps ini ditunjukkan dalam jadual 2 menggunakan komponen mengikut kerangka idea aplikasi penilaian projek akhir pelajar. Di samping itu, aplikasi Glide Apps menghadkan data penggunaan bagi pakej penggunaan yang percuma, namun perbandingan data percuma yang disediakan oleh Glide Apps dan data selepas penggunaan aplikasi bagi satu kitaran pengajaran dan pembelajaran dalam satu semester menunjukkan baki had penggunaan raw dan edit data sheet adalah masih tinggi, iaitu 44% hingga 98.9% selepas penggunaan satu semester proses pengajaran dan pembelajaran bagi pengguna penyelia, iaitu merangkumi 12 orang penyelia, pelajar 40 orang pelajar dan panel terdiri daripada 4 orang panel industri. Ini menunjukkan gabungan penggunaan Google Sheet dalam Glide Apps mengurangkan penggunaan data had aplikasi semasa proses pembinaan dan penggunaan oleh pengguna. Kesimpulan kajian ini adalah aplikasi penilaian projek akhir pelajar yang dibangunkan menggunakan Glide Apps dan Google Sheet adalah menunjukkan penggunaan dan fungsi yang bersesuaian dengan kehendak silibus dan kurikulum serta seterusnya mencapai hasil pembelajaran walaupun pelajar adalah berada pada jarak jauh dan di mana-mana tempat. Di samping itu, aplikasi ini adalah mudah digunakan kerana ia boleh dikongsi kod aplikasi melalui WhatsApp dan juga pengguna boleh menggunakan sebagai aplikasi di telefon pintar. Selain itu, aplikasi ini menyediakan media pengajaran dan pengajaran yang memudahkan media pengajaran dan pembelajaran yang memudahkan penyelia tanpa memerlukan kemahiran teknologi yang tinggi dan tidak membebankan masa penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran. Justeru itu, aplikasi ini berpotensi untuk digunakan dengan lebih meluas bagi pengajar dan pelajar dalam pelbagai tahap pengajian berdasarkan kemampuan aplikasi ini dibina berdasarkan kehendak silibus dan kurikulum yang ingin dicapai. Itu saja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih.